Membijakkan teknologi maklumat yang dikuasai oleh pihak barat menjadi satu cabaran besar kepada ketamadunan manusia amnya dan terhadap masyarakat Islam khasnya. Kerencaman nilai dan budaya menunjukkan bahawa masyarakat rantau ini mempunyai kebebasan berfikir dan bertindak. Sejarah telah membuktikan bahawa kuasa barat datang ke rantau sebagai penjajah dan mereka mula menguasai perdagangan rempah ratus dan sumber alam. Pada masa yang sama, nilai-nilai kehidupan mereka semakin meresap ke dalam amalan dan gaya hidup masyarakat Timur. Jadi, tidak dinafikan bahawa sebahagian masyarakat Timur sangat mengagungkan nilai kehidupan Barat. Barat yang dipaksa pulang ke negara masing-masing telah membangunkan teknologi yang menakjubkan dan mereka berjaya menakluki minda masyarakat dunia melalui penguasaan teknologi maju. Kalimah globalisasi menjadi semakin popular apabila tamatnya era Perang Dingin pada tahun 1991. Kemudian, dunia moden menyaksikan kehilangan imbangan kuasa antara negara-negara kuasa besar. Amerika Syarikat kemudian muncul sebagai kuasa tunggal dunia yang tidak mampu dicabar oleh mana-mana kuasa terutama dari sudut teknologi dan ketenteraan. Globalisasi adalah idea untuk meruntuhkan sempadan-sempadan tradisi sesebuah negara dari semua aspek dan akhirnya membuka ruang kepada hegemoni Barat ke atas negara-negara bukan Barat. Dalam erti kata lain, globalisasi adalah agenda penjajahan Barat dalam bentuk baru terhadap negara-negara lain supaya mereka terpaksa menerima apa sahaja yang datang daripada mereka. Kita beralih ke topik seterusnya, dunia berbilang tamadun. Masyarakat Timur memiliki dan mewarisi pengalaman ratusan tahun hidup bersama dengan tamadun lain secara harmoni dengan bertunjangkan prinsip toleransi dan persefahaman yang menjadi sebahagian daripada ajaran dan anutan agama masing-masing. Masyarakat Timur menerima perbezaan warna kulit, budaya, bahasa dan agama sebagai satu lumrah yang tidak pernah menimbulkan masalah. Keamanan, toleransi dan keharmonian dunia berbilang agama dan tamadun lebih tertonjol di kawasan berpusatnya tamadun Asia. Dunia dan masyarakat moden hari ini amat dahagakan kepada keamanan dan keharmonian yang melampaui batas agama dan bangsa. Maka, khususitas ini boleh dijadikan wacana dalam kalangan cerdik pandai generasi masa depan negara ke arah melahirkan masyarakat yang saling memahami antara satu sama lain. Hegemoni Barat bermaksud penguasaan beberapa negara Eropah termasuk Amerika Syarikat dan Kanada terhadap negara-negara Asia, Afrika, Amerika Selatan dan negara-negara kecil lain di seluruh dunia. Penguasaan atau penjajahan Barat yang melibatkan bidang politik, ekonomi, sosial dan kepercayaan agama. Selain itu, globalisasi pula bermaksud kesejagatan ataupun keadaan dunia sebagai satu entiti tanpa sempadan iaitu manusia, barangan dan maklumat bergerak bebas ke serata pelosok dunia. Antara cabaran globalisasi dan hegemoni Barat ialah media, ekonomi, politik, sosial dan agama. Beliau telah menyenaraikan 8 kebaikan globalisasi dan juga menyenaraikan 13 kesan buruk terhadap globalisasi. Antaranya, yang pertama, peranan pelaburan asing FDI dalam mewujudkan pekerjaan dan mengurangkan kemiskinan di sebilangan negara. Yang kedua, peluang yang lebih luas untuk mendapatkan maklumat dan menyebarkan ilmu pengetahuan berkat teknologi baru, komunikasi dan maklumat. Yang ketiga, peningkatan mobiliti sosial dan pengukuhan kelas menengah. Yang keempat, komunikasi yang lebih mudah dan juga murah. Yang kelima, peluang yang lebih luas untuk manusia dari berbagai-bagai kumpulan etnik, budaya dan agama berinteraksi. Yang keenam, peluang lebih luas untuk menzahirkan simpati dan rasa kemanusiaan mereka terhadap mangsa-mangsa pelbagai jenis bencana alam dan tragedi buatan manusia di seluruh dunia. Yang ketujuh, penonjolan idea-idea amalan pemerintahan yang baik seperti pertanggungjawaban awam, peraturan undang-undang dan hak asasi manusia dan akhir sekali, penonjolan hak-hak asasi kaum wanita. Dari segi keburukan globalisasi pula, 13 perkara yang disenaraikan oleh Chandra ialah:
Yang pertama, kualiti alam sekitar yang semakin merosot sebagai akibat terlalu mementingkan faktor keuntungan. Yang kedua, pembangunan yang tidak seimbang dan jurang perbezaan ekonomi yang semakin melebar antara kawasan-kawasan di sebuah negara dan antara sektor-sektor ekonomi. Yang ketiga, pengabaian keperluan asas hidup di kalangan rakyat termiskin di banyak negara, terutamanya di negara-negara selatan. Yang keempat, modal jangka pendek keluar masuk pasaran seperti kilat sebagai akibat amalan baru yang menjadikan wang sendiri sebagai komoditi keuntungan. Yang kelima, pengangguran yang semakin memburuk dan jurang perbezaan pendapatan yang semakin melebar di negara-negara utara sendiri. Seterusnya, yang keenam, penyebaran budaya dan pengguna yang bertentangan dengan tuntutan nilai-nilai kerohanian dan moral yang murni dan yang merendahkan martabat keinsanan manusia. Yang ketujuh, kecenderungan ke arah pembentukan suatu budaya global yang homogen menerusi peranan yang dimainkan oleh perbadanan transnasional dan media komunikasi global. Yang ke-8, penyebaran budaya pop Amerika yang menyegarkan panca indera dan mematikan roh. Yang ke-9, kecenderungan pusat-pusat pengajian tinggi untuk memberi keutamaan kepada kursus-kursus ilmu pengurusan dan teknik dengan mengabaikan kursus-kursus ilmu kemanusiaan dan kemasyarakatan. Yang ke-10, pembanjiran maklumat yang tidak berguna. Yang ke-11, Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah memanipulasikan isu-isu demokrasi dan hak-hak asasi manusia untuk mendominasi politik dunia. Yang ke-12, pengantarabangsaaan jenayah yang menyukarkan jenayah dibendung. Yang terakhir, pengantarabangsaaan penyakit. Dominasi budaya kebendaan Barat. Realiti paling penting pada masa kini yang mencabar tamadun Islam dan tamadun Asia ialah arus globalisasi kebudayaan kebendaan tamadun Barat moden. Dampak kebudayaan Barat moden ke atas masyarakat Islam dan Asia sangat mendalam sehingga hampir menghilangkan ciri-ciri jati diri tamadun dan budaya pada peringkat kolektif. Walaupun Barat telah lama meninggalkan jajahan tertaklukkannya di kebanyakan negara-negara Islam dan Asia, namun pada hakikatnya, kesan yang diwarisi amatlah besar khususnya terhadap pembangunan negara-negara tersebut pada masa kini. Masyarakat tamadun Islam dan tamadun Asia kini dilanda arus penguasaan diri dunia bukan Barat yang hadir secara atau tanpa sedar. Subtopik ini membincangkan 4 bentuk dominasi yang paling berpengaruh kini iaitu media massa, budaya, politik dan ekonomi. Sebagai mahasiswa dan mahasiswi yang berada di takat umur remaja belia, sudah tentu gemar untuk mengikuti berita-berita dunia, perkembangan dunia hiburan, bola sepak, memperagakan fashion-fashion terkini dan sebagainya. Kehidupan seharian golongan remaja belia sama ada fashion, makanan, minuman, hiburan, sukan dan sebagainya banyak diadaptasi daripada pengaruh media budaya yang popular. Dominasi media. Media merupakan saluran informasi yang sangat penting dalam cara moden ini sama ada cetak maupun media elektronik. Pada arus globalisasi pada masa kini, kita dapat menyaksikan kehebatan pengaruh media elektronik mengatasi media cetak. Pengaruh ini turut disokong oleh pencipta gadget-gadget komunikasi yang serba canggih seperti iPhone dan perisian Android. Komunikasi menjadi semakin mudah, murah dan menarik. Aplikasi seperti Instagram, Facebook, WhatsApp dan lain-lain lagi. Namun, tanpa kita sedar, aplikasi ini dapat mengumpulkan maklumat peribadi pengguna kepada pihak pembekal. Namun begitu, tidak dapat dinafikan bahawa masih banyak dominasi media ini memberikan kepada impak positif dalam perkembangan sains dan teknologi serta jaringan komunikasi yang didominasi oleh Barat. Antaranya ialah dapat meningkatkan jaringan komunikasi dan mendekatkan manusia serta dunia. Di samping itu, media ini juga berpotensi untuk membuka ruang kepada perkongsian ilmu dan universiti tanpa sempadan. Dominasi sosial budaya. Barat menggunakan teknologi media massa untuk mempromosi dan menerapkan corak dan gaya hidup mereka. Budaya Barat dianggap sebagai terbaik, termaju dan bertamadun oleh masyarakat dunia. Individu yang tidak mempunyai jati diri yang unggul sukar untuk melepaskan diri daripada pengaruh budaya Barat. Oleh itu, budaya Barat berjaya meresap ke dalam budaya masyarakat bukan Barat. Aspek hiburan. Muzik, nyanyian, kartun dan komik, lakonan dan filem.
Produk-produk hiburan tersebut amat disambut hangat dalam kalangan orang muda sehingga meniru gaya dan penampilan bintang artis barat keidaman mereka. Kadangkala gaya hidup artis-artis tersebut yang bertentangan dengan nilai-nilai ketimuran seperti vandalism, menghisap dada, seks rambang dan sonsa tidak dihirau oleh peminat setia, malah ada yang menjadi ikutan pula. Aspek pemakanan. Produk barat seperti McD, KFC, Pizza Hut berjaya diglobalkan dan didapati di mana-mana bandar besar di seluruh dunia. Minuman-minuman berkarbonat keluaran industri milik kapitalis barat Coca-Cola, Pepsi Cola turut didapati di sebilangan besar negara dunia. Walaupun diketahui bahawa makanan dan minuman segera ini tidak berkhasiat serta menjejaskan kesihatan, tetapi ia masih kekal popular dan diminati terutama generasi muda. Fashion berpakaian jenama barat Levi's, Adidas, Nike, Gucci, Lavacastor juga menguasai gedung-gedung mewah di seluruh dunia. Artisan barat sentiasa diikuti oleh khalayak dunia. Akibatnya pemikiran liberal dan budaya hedonisme mereka pula akan diikuti orang ramai. Negara mencampur tangan dalam hal ehwal politik pentadbiran negara lain. Contohnya, negara maju seperti Amerika Syarikat dan Britain mencampur tangan dalam hal ehwal politik negara kurang maju dan sedang membangun. Dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu juga berlaku dominasi politik. 5 negara saja, iaitu Amerika Syarikat, Britain, Perancis, China dan Rusia yang memiliki kuasa veto. Kuasa veto ini memberi hak eksklusif kepada mereka untuk menolak sebarang resolusi yang dicadangkan oleh negara-negara anggota. Ini bermakna mereka hanya menerima sesuatu keputusan atau cadangan yang berfaedah kepada mereka saja. Tajuk yang akan dibincangkan seterusnya adalah teori pertembungan tamadun. Teori ini telah dicadangkan oleh 2 pengarang. Yang pertama, Francis Fukuyama. Beliau meramalkan akan berlaku dunia di bawah satu gagasan melalui liberalisme dan gagasan barat. Bagi Samuel Huntington, beliau meramalkan akan berlaku pertembungan tamadun antara tamadun barat dan tamadun lain dengan 3 andaian yang ditujukan. Pertama, perbezaan yang paling ketara ialah budaya antara masyarakat. Kedua, tamadun merupakan entiti budaya yang terbesar dan konflik akan berlaku antara tamadun dan masyarakat. Ketiga, perbezaan yang wujud antara tamadun merupakan isu utama dalam agenda antarabangsa. Dampak peristiwa 11 September, peristiwa yang dianggap konflik antara dunia Islam dengan Barat. Ia merupakan operasi ketenteraan yang diketuai oleh US ke atas Afghanistan dan Iraq. Kononnya untuk memerangi keganasan merupakan bentuk pencabulan dan penjajahan baru. Beberapa sekatan termasuk sekatan ekonomi ke atas negara Islam yang disyaki melindungi pengganas menyebabkan hubungan dunia Barat dengan Islam semakin tak menentu.
Akibat peristiwa 11 September, dialog antara golongan minoriti Islam dan golongan bukan Islam sering diadakan dan menjadikan Islam semakin difahami dunia. Namun, media-media barat sering memberikan pandangan yang bersifat prejudis terhadap orang Islam dan agama Islam. Sesungguhnya, apa yang berlaku itu hanyalah reaksi kepada penindasan dan kekejaman yang dilakukan oleh rejim penguasa yang didukung oleh Barat. Kesimpulannya, kita perlu proaktif dalam mengetengahkan wacana sendiri mengenai isu semasa dan masa depan tamadun manusia. Dan tidak membiarkan perbezaan serta kepelbagaian menjadi faktor pertelingkahan dan peperangan. Kita juga perlu menghadapi situasi berkenaan dengan penuh hikmah dan dialog tamadun adalah satu alternatif untuk menghadapi cabaran tersebut.